Diorang akan charge korang lebih kurang RM4,000 untuk clutch dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Welcome back to my channel. Apa khabar korang sekarang yang tengah menonton video ni? Saya harap korang semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi pada video kali ini saya nak cerita berkenaan dengan Volkswagen Sirocco yang ada dekat depan saya ni. Kalau korang dah tengok video yang sebelum ni, video berkenaan dengan harga dia, harga terpakai, berapa boleh dapat second hand, episod yang satu. Lepas tu episod yang kedua tu saya test drive kereta ni untuk Volkswagen Sirocco ni. Kalau korang dah tengok, maknanya baguslah. So ini adalah episod ketiga berkenaan dengan Volkswagen Sirocco ni. Jadi pada hari ini, pada video kali ini, saya nak membawakan cerita berkenaan dengan kos penjagaan Volkswagen Sirocco ni. So, kalau korang dah tengok video yang episod 1 dan episod 2, tentu korang berkenan nak beli kan? Sebab dalam video tu saya dah cerita berkenaan dengan harga dia, yang mana harganya sangat mampu milik untuk kita semua miliki lah. Kereta ni pun tak kurang juga powernya. Untuk makluman anda semua, lagi sekali saya bagi tahu kereta ni Volkswagen Sirocco 1.4 TSI turbo charge ya. Yang ini kalau korang tengok dekat dalam video ni, ini dah buat. Yang ini dah buat, dah convert jadi Volkswagen Sirocco R. Jadi bagaimana pula dengan penjagaan dia? Jadi hari ini saya nak cerita berkenaan dengan kos penjagaan dia. Jadi korang dengar betul-betul untuk video pada kali ini, supaya sebelum korang membuat pembelian, maka korang dah ada informasi berkenaan dengan kos penjagaan dia. Maka lepas tu bolehlah korang decide sama ada nak beli ataupun tak beli. Jadi jangan skip video ni, teruskan menonton video ni sampai saya selesai. Setiap kereta yang kita beli, kita tidak lari daripada masalah kerosakan dan masalah teknikalnya. Semua kereta macam tu ya. Tak ada kereta yang tak ada masalah. Jadi tak lari juga dengan Volkswagen Sirocco ni. Jadi hari ni saya tak adalah nak bercerita berkenaan dengan masalah dia sangat. Jadi saya nak bercerita berkenaan dengan kos penjagaan dia saja. Kalau korang dah beli kereta ni, apa yang korang kena jaga? Yang pertama sekali, kenapa saya buka hood dia? Yang pertama sekali, bila korang dah beli kereta ni, tentulah korang nak kena jaga minyak hitam dia. So sangat penting, seorang pemilik kenderaan tu dia mesti jaga minyak hitam dia. Setiap berapa kilometer yang dia dah jalan, dia kena tukar lah. Jadi kos untuk penukaran minyak hitam untuk kereta Volkswagen Sirocco 1.4 ni, saya ambil yang tengah-tengah saja. Untuk makluman korang sekali lagi, ini merupakan enjin dia, enjin 1.4 TSI turbo charge, yang mana enjin ni menggunakan minyak hitam ataupun minyak enjin sebanyak 3.6 liter. Berapakah kos untuk menukar minyak enjin ataupun minyak hitam kereta ni? Jadi kalau 3.6 liter tu, kita cuma perlukan sebotol saja minyak hitam ataupun minyak enjin. Saya bagi kos yang paling sedang-sedang saja. So kalaulah korang beli minyak hitam yang ada dekat dalam pasaran sekarang ni, contohnya macam jenama Castrol ke ataupun jenama Shell, yang itu lebih kurang tak masuk lagi oil filternya, lebih dekat-dekat 100 lah untuk sebotol. And then ni oil filter dia ni pula pun tak mahal lah. Saya ingat habis pun RM50. RM50 tu pun dah paling mahal. So cuma RM150 diperlukan untuk anda menukar minyak hitam dia, yang mana kereta ni kena menggunakan minyak hitam bergrade fully sintetik, iaitu grade dia lebih kurang 5W40. Dan apabila korang guna minyak grade 5W40 ni, minyak hitam ni boleh bertahan sehingga 10,000 kilometer. Maknanya selepas 10,000 kilometer korang kena hantar servis sekali lagi untuk menukar minyak hitamnya. 10,000 kilometer tu jauh Kalau korang jalan dekat-dekat aja, saya ingat berbulan-bulan, 6 bulan macam tu baru tukarlah. Kalau korang tak pakai langsung kereta ni, silap-silap setahun. Tapi walaupun kereta tidak bergerak selama setahun, korang tidak boleh tidak menukar minyak hitamnya walaupun mileage tak sampai lagi.
Kalau ikut peraturan setiap 6 bulan kena tukar, walaupun mileage tak sampai lagi. Selain daripada penukaran minyak enjin, korang kena tahu juga dengan penukaran minyak-minyak yang lain lah. Jadi kereta ni juga ada minyak gearboxnya yang korang kena tukar setelah sekian tempoh. Contohnya selepas 20,000 km mencapai 20,000, korang kena tukar minyak gearboxnya ataupun minyak mekatroniknya. Jadi yang itu kalau korang tukar akan mengeluarkan kos. Ini saya bagi yang paling tinggi pula ya. Yang paling tinggi untuk kos minyak gearbox dan minyak mekatronik lebih kurang RM300 ke RM400. Dan yang ini sangat jarang-jarang sekali korang kena keluar duit tukar lah. Ya, dan yang saya bagi tadi adalah minyak yang paling mahal. Ada banyak pilihan lagi minyak dekat dalam pasaran, korang boleh pilih berkenaan dengan minyak gearbox dan juga minyak mekatronik. Dan minyak ini anda cuma perlu tukar setelah mileage kereta anda mencapai 20,000. Kebiasaannya 20,000 lah. Ada certain minyak yang boleh tahan sampai 30 ke 40,000. Apa lagi yang korang kena tahu berkenaan dengan kos penjagaannya? Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan dia punya belting. Semua kereta ada belting ya. Jadi sama juga dengan Volkswagen Sirocco ni, dia pun ada belting jugalah. Tapi belting, kos untuk tukar belting dia tak mahal lah. Dalam 100 ke 200 saja belting kompresor dia tu. Kalau dah haus kena tukar. Jadi jangan cakap, oh pakai Volkswagen nanti kena tukar belting. Kereta lain tak tukar belting ke? Sama aja, sama sahaja. Dan yang satu lagi, yang bestnya kalau korang beli Volkswagen 1.4 ni, dia punya timing dia tak pakai timing belt, dia pakai timing chain. Jadi bila pakai timing chain ni lebih selamat dan lebih secure. Bila pakai timing chain ianya boleh bertahan sehingga 150,000 lebih kurang macam tu, baru korang tukar lah kalau nak tukar. Dan biasanya sangat jarang-jarang orang tukar timing chain dekat situ dia punya advantage lah untuk dia punya timing ni lah. Sebab dia bukan pakai timing belt, dia pakai timing chain. Satu lagi yang korang kena tahu untuk makluman korang, kereta Volkswagen ni, kebanyakan kereta Volkswagen, terutama Volkswagen Sirocco ni, dia menggunakan sistem gear DSG ataupun wet clutch ya. Jadi wet clutch ni pun sama juga, benda ni pun juga salah satu wear and tear ni, DSG, okey. Jadi benda ni juga satu yang wear and tear, sampai satu masa korang kena tukar juga clutch dia. So clutch ni satu benda yang akan haus dan korang akan kena tukar. So untuk clutch akan menyebabkan korang kerugian sebanyak RM2,500 sehingga RM4,000. Itu merupakan harga untuk clutch. Okey, satu lagi benda-benda yang korang kena tahu berkenaan dengan kereta Volkswagen ni Dan bukan kereta Volkswagen sajalah, mostly kereta Europe dia. Kereta Europe ni kebanyakannya dilengkapi dengan sensor-sensor. Yang mana sensor-sensor ni sebenarnya bertujuan untuk memberitahu kita sekiranya ada peralatan ataupun aksesoris yang dekat dalam kereta ni yang gagal berfungsi, dia akan bagi tahu terus dekat meter tu. Sebagai contoh, kat sini nampak tu dia keluar gambar mentol. Maksud dia dekat sini mentol hadapan tu ada yang tidak berfungsi. So kalau untuk kereta ni dia bagi tahu mentol sebelah kanan tidak berfungsi. Itulah bagusnya kereta-kereta Europe ni, dia bagi tahu kita, oh benda ni rosak, benda tu rosak. Yang jadi masalah dia bila dia dah bagi tahu tu kan, dalam masa yang sama, kalau sensor dia tu rosak, kita kena tukar sensor dia tu. Kalau kita biarkan sensor dia, kita tak tukar, dia akan keep flashing dekat kita punya meter tu, bagi tahu benda tu rosak, sedangkan kita dah tukar. Dan sensor dia biasanya tak murah juga sensor dia ya. Tapi benda-benda ni pun yang agak jarang-jarang juga berlaku. Tapi biasanya akan kena jugalah sensor-sensor macam ni. Sensornya akan gagal berfungsi, and then korang kena replace sensor tersebut. Dan sensor ni harga dia ratusan dan ribuan ringgit jugalah. Tengok jenis sensor apa yang rosak. Kalau macam ni, kena check dulu, kita kena tukar dulu mentol tu. Kalau padam sensor dia, maksud dia sensor dia masih okey. Tetapi kalau kita dah tukar mentol kat depan, kita on lampu hidup tapi sensor masih menyala, maknanya sensor dia tak okey dan kena tukar sensor.
Dan macam saya cakap tadi, sensor dia harganya depends on jenis sensor dia ya. Jadi harga sensor tak sama semuanya. Seterusnya apa lagi yang korang kena tahu? Seterusnya yang korang kena tahu adalah berkenaan dengan brake pad kereta ni ya. So untuk kereta Volkswagen Sirocco 1.4 ni, brake pad dia untuk bahagian depan kos lebih kurang 200 ke 300 ringgit sepasang brake pad ni satu benda yang haus lah, ataupun benda yang wear and tear. Maknanya ianya bila dah sampai waktu kena tukar lah. Macam mana kita nak tahu benda ni nak kena tukar? Kita boleh check sendiri dekat situ. Kalau dah nampak dah nipis tu kena tukar, ataupun bila brake dah start berbunyi-bunyi, itu merupakan salah satu tanda yang mana brake pad kena tukar Jadi brake pad untuk di bahagian hadapan harganya sekitar RM200 ke 300 ringgit sepasang. Sama juga dengan brake pad bahagian belakang pun kena tukar kalau dah sampai masa. Tapi brake pad bahagian belakang ni dia murah sikit lah. Harganya sekitar RM180 untuk sepasang. Jadi bermakna di sini kalau korang tukar bahagian hadapan dan bahagian belakang, lebih kurang RM500 untuk korang tukar keseluruhan brake pad Gentra Sirocco 1.4 ni Jadi RM500. Tak adalah mahal sangat. Okey lah RM500. Dan brake pad ni bukannya selalu kena tukar. Kalau korang pakai kereta ni setiap hari pun mungkin setahun sekali lah tukar brake pad. Apa lagi yang nak kena tahu dan nak kena tukar apabila dah sampai waktu? Seterusnya adalah brake rotor rotor tu maksudnya disc brake tu lah. Disc brake untuk Volkswagen Sirocco ni saya jumpa dekat online paling murah untuk satu pieces adalah 180. So maknanya 4 pieces kita terus ambil round up lebih kurang 800 lah. Sama juga dengan brake pad, tetapi rotor ni jarang-jarang orang tukar. Orang tukar bila ianya dah terlalu nipis baru tukar. Kalau korang pakai kereta setiap hari, kemungkinan selepas 2 atau 3 tahun baru tukar. Jadi kos untuk menukar brake rotor 4 pieces lebih kurang RM800 sahaja. Sekarang ni saya nak bagi tahu satu benda yang sangat penting yang korang kena ambil perhatian berkenaan dengan Volkswagen ni. Yang ini memang rata-rata pemilik Volkswagen akan menghadapi masalah apabila mereka menggunakan Gentra Volkswagen ni. Jadi korang dengar baik-baik. Masalah yang biasa terjadi kepada Volkswagen, tak kisah apa jenama pun, tak kisah apa model pun. Okey, untuk model Sirocco ni biasanya masalah yang biasa terjadi adalah dekat dia punya mekatronik lah. Mekatronik tu dia berkaitan dengan gear juga. Okey, dan biasanya yang saya dengar masalah mekatronik ni dia bermasalah apabila solenoid dekat dalam mekatronik tu filternya tersumbat. Apabila filternya tersumbat menyebabkan kereta ni terhenti, tak boleh jalan. Jadi berapakah kos untuk menukar mekatronik ni? Kalau based on apa info yang saya dapat daripada kawan-kawan yang pakai Volkswagen ni, kalau korang beli unit Recon untuk enjin 1.4 ni, mekatroniknya berharga RM4,000. Ya, itu merupakan unit recondition ataupun unit second hand lah yang telah di rebuild. Okey, kalau korang beli baru harganya sekali ganda lagi, lebih kurang RM8,000 untuk unit mekatronik. Dan benda ni nasib. Saya tak boleh kata benda ni bila korang pakai garanti korang akan kena ganti mekatronik, dan benda ni adalah nasib. Tapi kebanyakan pemilik Volkswagen mesti kenalah masalah mekatronik. Jadi standby saja duit untuk menggantikan mekatroniknya sekiranya mekatroniknya bermasalah. Tetapi kalau mekatronik tu tidak bermasalah, dekat situ anda dah ada duit ekstra untuk keselamatan ataupun safety kereta ni, yang mana anda boleh simpan aja duit tu untuk masa hadapan. Baik, saya rasa setakat tu saja video saya berkenaan dengan kos penjagaan Volkswagen Sirocco 1.4 TSI pada kali ini. Saya harap informasi yang saya berikan tadi sedikit sebanyak dapat membantu korang untuk membuat keputusan yang bijak sebelum membuat sebarang pembelian, terutamanya Gentra Volkswagen ni lah. Jadi siap-siapkan duit anda semua
kena ada extra saving untuk menghadapi masalah yang bakal berlaku. Seperti yang saya katakan tadi, bukannya saja semua kereta ada masalah dan semua kereta ada kos penjagaan. Tinggal lagi tinggi ataupun rendah sahaja nilai yang kita kena keluarkan. Tetapi kalau korang dah memang sangat minat dengan jentera ni, jangan pening-pening, jangan kusuk-kusuk memikirkan berkenaan dengan kos penjagaannya tu. Kalau korang terus memikirkan, sampai bila-bila pun korang takkan dapat pakai kereta ni. Jadi kalau korang rasa dah bersedia, korang beli aja jentera ni. Tetapi sebelum membuat sebarang pembelian tu, kenalah loadingkan dulu cukup-cukup informasi kat dalam kepala korang sebelum korang membuat sebarang pembelian, agar korang mempunyai informasi yang secukupnya berkenaan dengan jentera yang korang nak beli. Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada kali ini. Saya doakan kepada korang semua yang tengah tengok video ni, semoga segala impian korang tercapai, terutamanya impian untuk memiliki kereta idaman masing-masing. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa subscribe. Like a Hellcat.